各位长辈、弟兄姐妹平安。 Selamat pagi, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. 时间过得很快， Waktu berlalu begitu cepat. 圣诞节过了就是新年，新年过了很快就又快到了这个中国新年了。 Hari Natal sudah berlalu, tahun baru juga sudah berlalu, dan kita segera memasuki hari raya Imlek. 让我们起立， Mari kita bangkit berdiri. 预备心进入崇拜， Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. 也预备心神界的崇拜对我们的祝福。 Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menerima anugerah dari Tuhan, kita mau memasuki ibadah pada pagi hari ini. 诗人这样呼召我们说：“万国啊，你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他。” Ayat panggilan ibadah dari Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. 我们确实应该以喜乐感恩的心来敬拜赞美我们的上帝耶和华。 Kita patut memuliakan, memuji nama Tuhan kita. 我们一起唱快乐欢欣向主敬拜。 Mari kita menaikkan pujian sukacita kusembahkan.赦罪赐福到永远，他赐平安深入江河，喜乐永流入全人。属主子民爱中生活，基督是主是弟兄，使我圣洁自我欢乐，彼此相爱乐融融。 发出赞美歌声，地上万民齐响应。天父以爱统治世人，弟兄相爱又相敬，齐向前进，歌唱不停，奋勇征战旗的神，凯旋歌声在前引领。 欢乐声中进永恒。是的，天父，我们在你面前要向你献上祷告。 Ya, sungguh benar ya Tuhan, di hadapan Engkau kami mau menaikkan doa kami. 以喜乐感恩的心向你献上敬拜。 Dengan hati yang dipenuhi sukacita dan rasa syukur kami mau menaikkan pujian kami. 因为唯有你配得。 Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. 愿你在今天的崇拜当中得您当得的荣耀。 Dan kiranya di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini,
Engkau yang dimuliakan. 你借着每一个过程，特别是我们的听到、我们的圣餐，再一次祝福我们的生命。 Tuhan, Engkau kiranya yang memimpin setiap rangkaian dari ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari penyampaian khotbah, perjamuan kudus, Engkau yang berada di tengah-tengah kami. 我们已经预备好心，领受你从天而来的赐福。 Dan kami telah mempersiapkan diri kami untuk menerima anugerah yang datang daripadamu. 听我们感恩祷告，交托奉主耶稣基督的名。 Tuhan dengar doa syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk kembali. 我们继续来颂赞我们的主。 Mari kita menaikkan pujian untuk memuji Tuhan kita. 因为在他那里有真实的爱。 Karena di dalam Tuhan ada kasih Allah yang sejati.真爱伟大无穷，公社笔墨难以形容。高潮中心，盛大地狱，长阔高深，事物相同。是主犯罪，堕入应用，圣洁爱子拯救，是我罪人与神和好，赦免一切罪有。而神之爱何等丰富，伟大无限无量，永远坚定，永远不变，天使圣徒颂扬。世事沧桑，变幻无力，君王地位，转眼即逝。世人如今拒绝战胜，他日遇难，孤山修饰。但神之爱永存不变，伟大无限无量，将人所成就所念，圣徒天使颂扬。安神之爱何等丰富，伟大无限无量，永远坚定，永远不变，天使圣徒颂扬。阿门。 Amin. 接下来我们要预备心，进入认罪祷告。 Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. 我们唱诗，当转眼仰望耶稣。 Mari kita menaikkan pujian, pandanglah pada Yesus. 不管我们是什么样的情况，都让我们都来到我们的主面前。 Bagaimanapun keadaan kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan kita. 请问你是否困倦烦恼，全无光明，黑暗漫步，只因仰望主救的光明，生命更自由丰富。 转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典道光中，世上事必然显为虚空。 Silakan bangkit berdiri.主已从死亡进入永生。
对你全是不能再相知，我们已得胜有余。当转眼仰望耶稣，定睛在那奇妙慈容，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空。弟兄姐妹，最近有什么烦恼吗？ Saudara-saudari sekalian, apakah belakang ini ada masalah yang kau hadapi? 我们心里有什么挣扎吗？ Apakah ada pergumulan di dalam hatimu? 我们的身心灵还健康吗？ Apakah jiwa, jasmani dan rohani kita sehat? 我们每一天的状态是主所喜悦的吗？ Apakah kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan menyenangkan hati Tuhan? 有没有亏欠神、亏欠人的地方？ Apakah ada hal-hal yang kita mendukakan hati Tuhan juga mendukakan hati sesama kita? 要知道，主的灵、圣灵住在我们里面， Kita harus tahu bahwa roh Tuhan tinggal di dalam hati kita selamanya. 我们是圣灵的殿， Dan kita adalah anak-anak Tuhan. 我们是永远属于主的人。 Dan kita selamanya milik Tuhan. 不管如何，让我们坦诚的来到主的面前， Apapun keadaannya, marilah kita membuka hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan. 让我们为自己祷告。 Dan mari kita berdoa bagi diri kita masing-masing.天父，我们感谢你， Tuhan, kami sungguh bersyukur. 谢谢你还给我们机会， Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, 让我们能够来到你的面前， sehingga kami dapat hadir di hadapan-Mu, 让我们还能存活在你的面前， dan kami dapat menyatakan diri kami di hadapan-Mu, 让我们还有机会为你而活。 dan kami diberikan kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. 主啊，因为你在我们里面活着， Tuhan, karena Engkau hidup di dalam kami, 你已经为我们死了， Tuhan, Engkau telah mati bagi 我 kami, 们已经是属于你的人， dan kami adalah manusia yang milik Engkau, 是永远属于你的人。 selamanya milik Engkau. 主，虽然我们有软弱， Tuhan, walaupun kami ada 我们有亏欠你、亏欠人的地方， dan ada hal-hal yang di mana kami mendukakan hati Tuhan, 我们很多时候靠自己，所以活在烦恼挣扎当中。 dan kami lebih mengandalkan diri kami ketika kami hidup di dalam kesulitan pergumulan. 但是主，感谢你，你已经为我们死而复活。 Tapi Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. 我们感谢主，你已经在十字架上胜过了罪的权势、死亡和撒旦。 Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan maut. 我们如今得胜，不是靠自己，乃是靠我们的主耶稣基督。 Dan kami mendapatkan kemenangan bukan karena kami bersandar pada diri kami, tetapi kami memiliki Tuhan. 主，我们求你，我们也相信 Tuhan, 你 kami 垂听我们的祷告，洁净我们。 Tuhan, kami memohon kepadamu, kami mau percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang sucikan kami. 并且以你的慈爱和大能再一次护庇我们， Dan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang menyertai kami. 使我们领受从你来的能力，能够活出你所喜悦的生活。 Agar kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan dan kami dapat menjalankan kehidupan yang berkenan kepadamu. 求主你保守带领我们接下来一周的时间， Tuhan, Kau yang pimpin waktu ke depan ini. 愿圣餐也成为我们心灵的力量， Agar perjamuan kudus juga dapat menjadi kekuatan di dalam hati kami.
让我们纪念你的爱，你的约， Dan kami dapat mengingat bagaimana kasih Tuhan 以至于靠你警醒的活着，为你而活， dan kami mau mengandalkan Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan. 学习在每一天的生活当中真正来讨你喜悦。 Dan di dalam kehidupan kami boleh menjalankan hidup yang sungguh-sungguh berkenan bagimu. 主，你听我们的祷告， Tuhan dengar doa kami. 奉主耶稣基督的名， Demi nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。 Janji pengampunan dosa dari Roma 8 ayat 1. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 感谢主，我们已经在耶稣基督里。 Kita bersyukur kita sudah berada di dalam Kristus Yesus. 我们一起来唱，他藏我灵。 Mari kita menaikkan pujian, Ia melindungi jiwaku. 让我们再一次委身和向主献上感恩。 Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian ini.奇妙的救主就是耶稣我主，这奇妙的救主属我，他藏我灵魂在于磐石洞中，使我的间隙了江河。 他藏我灵魂在磐石洞穴里，如干涸之地的隐蔽。他藏我生命在那大慈爱里，用他全能手来扶持。 用他全能手来扶持。感谢主，我们一起来宣告我们的信仰。 Kita bersyukur pada Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 使徒信经， Pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。 Silakan duduk kembali. 感谢主，今天是林景通牧师为我们证道。 Kita bersyukur pada Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Himawan 由林真兰姐妹为我们翻译。 dan Ibu Jenny yang akan menerjemahkan bagi kita. 在听到之前，我们恩典诗班献诗。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, paduan suara Entien akan mempersembahkan pujian. 感谢主，我们预备我们的心。 Kita bersyukur pada Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita.
主，我渴慕更深地经历你，更深经历你的荣耀和能力，求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命。求你发出你的亮光和真实，爱我到你的深山里的居所，唯有你是我追寻，我心里向往，一生一世我跟随到底。让我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸，更深更深地爱你，更深更深地经历你，一生爱你，跟随你，我的心完全属你。哦，主，我渴慕更深地经历你，更深经历你的荣耀和能力，求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命。求你发出你的亮光和真实，带我到你的深山里的居所，唯有你是我追寻，我心里向往，一生一世我跟随到底。让我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸，更深更深地爱你，更深更深地经历你。
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. 主爱的弟兄姐妹早安， Apa kabarnya? 大家都好吗？ Agak dingin ya karena mungkin semalam hujan dan tadi pagi pun masih hujan. 可能比较冷，因为昨晚一直下雨，今天早上也有下雨。 Semoga hati kita penuh dengan kehangatan, penuh dengan berkat dan kekuatan yang dari Tuhan. 但愿我们的心是温暖的，从上帝得着他的祝福和他的力量。 Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita membaca dan kemudian merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. 我们现在还没听到之前，请大家一起低头祷告。 Bapa kami yang di sorga, kami mohon Engkau menolong kami pada saat ini. 我们在天上的父，求你这个时刻帮助我们。 Kami ingin membaca firman-Mu dan mendengar firman-Mu diberitakan. 我们愿意读圣经，而且聆听你的道。 Berbicaralah kepada kami Tuhan. 求你对我们说话，主。 Pakai hamba-hamba-Mu yang lemah ini jadikan sebagai saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. 求你使用你两位无助软弱的仆人，能够成为你祝福的管道。 Sehingga setiap kami, apapun kondisi kami, 因此无论我们在任何情况之下， kami mau mendapatkan pertolongan dan penghiburan yang dari Tuhan. 我们可以从你得着帮助，得着安慰。 Mungkin saat ini kami sedang sedih, kami ada kedukaan, kami ada kesulitan, kami ada penderitaan. 可能这个时刻我们觉得很伤心，需要安慰，我们正在痛苦当中。 Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menghibur dan menguatkan kami. 主啊，愿你的道能够坚强我们，而且使我们得着安慰。 Tapi kalau pada saat ini kami ada dosa, kami ada berbagai kelemahan dan kesalahan, kiranya firman-Mu boleh menegur kami dan mengubah kami. 如果我们有犯什么罪，有什么过犯，或者有什么软弱，愿你的道能够在这里提醒我们，也坚固我们。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 主啊，求你对我们说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名，我们这样祈求。 Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. 亲爱的弟兄姐妹，让我们看一段经文，是取自哥林多前书第3章第10到第23节。 Tema kita Bait Allah yang hidup. 我们的主题呢，就是永生神的殿。 Pembacaan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. 我们要读的经文是哥林多前书第3章第10到第23节。 Demikian bunyi firman Tuhan. 圣经说道。 Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati,
baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. 好，哥林多前书3章10到23节，圣经这样说：我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一般。岂不知你们是神的殿吗？神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧。因为这世界的智慧在神看是愚拙的。经上记着说，主叫有智慧的中了自己的诡计，又说主知道智慧人的意念是虚妄的，所以无论谁都不可拿人夸口，因为万有全是你们的。或保罗，或亚波罗，或基法，或世界，或生或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的，基督又是属神的。读经到此。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. 如果我们听了主的道，而且去遵行的人是有福的。 Saudara, kalau kita mendengar kata bait Allah, saya yakin sekali pasti kita membayangkan satu bangunan. 如果我们讲到神的殿，我相信大家想象中就是一个建筑物。 Satu bangunan yang kita sebut bait Allah, atau bait itu bahasa Indonesianya juga bisa berarti rumah Allah. 讲到神的殿，我们也可以说是神的家。 Tapi sudah memperhatikan kata itu, kalau kita membayangkan satu bangunan, 但是请大家留意，如果我们想到是一个建筑物的时候， berarti itu hanya pada kata baitnya atau rumahnya. 那么我们只是会讲到它是殿或者家。 Kalau kata itu kita maknai baik-baik rumah Allah, 但是如果我们讲把它联合说是上帝的殿， berarti seperti yang biasa kita ketahui, sesungguhnya itu adalah tempat tinggal Allah. 其实我们也明白，那就是说上帝所居的地方。 Jadi sebenarnya saudara sekalian, kata bait Allah itu pertama-tama bukan menunjuk kepada bangunannya itu sendiri. 所以弟兄姐妹要有注意，讲到神的殿，不是我们指向那个建筑物， Tetapi yang terpenting adalah bahwa bait Allah itu adalah tempat di mana Allah hadir. 但是最重要的，讲到神的殿，就是他临在的地方。 Maka di dalam perjanjian lama ketika pertama-tama Tuhan meminta Musa untuk mendirikan apa yang kemudian disebut bait atau rumah Allah, tempat itu disebut sebagai kemah pertemuan. 所以当在旧约上帝吩咐摩西要建一个圣殿的时候，就是我们所称的那时候是会幕， Tempat di mana orang bertemu Allah dan Allah bertemu mereka. 就是子民遇见上帝，上帝会见子民的地方。 Maka saudara, kata bait Allah yang kita baca tadi itu dalam bahasa aslinya itu naos, itu sebenarnya pengertiannya itu adalah tempat kudus Allah, atau yang biasa kita sebut sebagai tempat yang paling di dalam bait Allah, di mana Allah memperlihatkan kehadirannya. 所以刚才我们所读的神的殿是什么呢？其实就是讲到在那个会幕里的至圣所，是上帝临在的那个地方。 Untuk menunjukkan saudara yang disebut dengan bait Allah atau rumah Allah itu adalah tempat kehadiran Allah. 所以讲到圣殿或者神的家，其实就是神临在的地方。 Jadi bukan pertama-tama soal bangunannya. 所以我们要记得，不只是讲到只是那个建筑物而已， Tapi itu adalah satu tempat, itu adalah satu wadah
di mana Allah hadir dan bisa bertemu dengan umatnya. 而是只是一个地方，就是上帝能够与他指明相见的地方。 Nah, saudara, sekarang kita baca di dalam 1 Korintus tadi, 那弟兄姐妹，如果从我们刚才所读的哥林多前书， dikatakan apa? 说到什么呢？ Kamu sekalian adalah bait Allah. 你们就是神的殿。 Jadi saudara, sekarang kita paham. 所以现在 Kalau 明白， kalau Alkitab bilang, saudara kamu sekalian adalah bait Allah. 所以如果圣经说你们现在是神的殿， Jadi saudara tidak boleh langsung bayangkan kita sekalian itu adalah bangunan. 所以不要想象我们就是一个建筑物， Tapi kita sekalian bersama-sama adalah tempat, adalah wadah kehadiran Allah. 而是说你我是一个地方，就是有上帝的灵在， Makanya disebut sebagai bait Allah yang hidup. 所以被称为是永生神的殿。 Kalau gedung itu mati. 如果是建筑物，它是死的死物。 Kalau rumah yang dibangun dengan bata, dengan tembok, dengan semen, itu jelas adalah benda-benda mati. 而且家用那个混合土，用那个砖头做的，它也是死物。 Tapi kalau kita sekalian disebut sebagai rumah Allah, itu adalah tempat yang hidup. 但是如果你我被称为是神的家，是活的， Bukan barang mati. 不是死物， Manusia-manusia yang hidup 是活的人 yang adalah bait Allah. 那就是神的殿。 Artinya saudara, kita sekalian, kita bersama-sama 那就是说你我们一起 sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, kita adalah tempat kehadiran Allah. 我们成为主的跟随主的门徒，我们就是上帝临在的那个地方。 Wah, luar biasa sekali saudara. 哇，真的令人惊叹了，弟兄姐妹。 Kita bukan hanya mengalami kehadiran Allah, 我们不仅就是能够经历到神的临在， tapi Allah hadir di mana kita berada. 就是而且在我们所在的地方，上帝也临在。 Kita adalah rumah Allah. 我们是神的家。 Karena itulah saudara, kalau kita sebut gereja, 所以弟兄姐妹，当我们讲到教会 jangan pertama-tama membayangkan gedungnya. 我们中文就很好分开教堂和教会。 Gedung itu mati. 是那个建筑物是死的， Gedung itu sesuatu yang mati. 那个教堂是死的。 Tapi bayangkan, ingat, yang disebut dengan gereja pertama-tama adalah kumpulan dari orang-orang percaya. 但是要记得，教会就是说一群信徒聚在的地方就是教会。 Ya kalau berkumpul supaya nggak kena hujan, nggak kena panas, kita perlu atap, kita perlu rumah, kita perlu gedung. 如果我们想避开雨的话，我们聚在一起，我们需要什么呢？我们需要有屋顶，需要有屋子，需要有教堂。 Kita tahu banyak tempat, banyak negara sampai saat ini pun banyak orang berkumpul, banyak orang-orang Kristen berkumpul tanpa ada gedung atau rumah. 我们知道现在很多地方基督徒相聚，但是他们没有一个教堂。 Mereka diam-diam berkumpul di ladang atau di bawah pohon, agak di hutan. 他们可能暗暗的在森林里，在那个树林里相聚相会。 Ya, misalnya di Korea Utara, 比如说在北韩、北朝， karena mereka nggak bebas. 因为他们没有自由，在朝鲜。 Tapi mereka bersama-sama itu adalah tempat kehadiran Allah. 但是他们相聚的地方就是神的地， Mereka bait Allah, 他们就是神的殿， rumah Allah. 神的家。 Demikian pula kita yang ada di sini. 我们在这里的也是如此。 Ketika kita sebut rumah Allah, 当我们讲到神的家， kita harus pertama-tama ingat yang dimaksud adalah rumah Allah yang hidup, yaitu kita, manusia-manusia, orang-orang percaya yang Tuhan kumpulkan 所 bersama-sama. 以我们要想到神的家，就是永生神的殿，就是你我们这些活人相聚的地方。 Memang kita punya gedung gereja, 不错，我们有这个教堂 tempat kita berkumpul. 我们在这里聚会。 Tetapi rumah Allah juga itu adalah orang-orang yang Tuhan sebarkan ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. 但是上帝的殿也是
上帝分派那些人到处去传扬福音， supaya dimanapun orang-orang percaya pergi, 所以无论那些信徒去了哪里， orang-orang lain yang belum percaya bisa mengalami kehadiran Allah. 那些还没有信主的人也能够亲身经历到上帝的临在。 Saudara, itu sangat penting untuk kita ingat. 弟兄姐妹，这是至关重要，我们必须记得的。 Ada beberapa ciri khas yang Tuhan sebutkan di dalam bait Allah yang hidup ini dalam bacaan kita tadi. 从刚才所读的经文，成为上帝永生神的殿是有几个征兆的。 Apa yang disebut dengan bait Allah yang hidup itu? 那个标志是什么呢？是成为上帝永活神的上帝。 Saudara, disebutkan bahwa bait Allah yang hidup yaitu kita, fondasinya itu adalah Yesus Kristus. 那个圣殿或者圣殿就是你我们的根基是什么呢？就是耶稣基督。 Dasarnya itu Yesus. 根基呢就是基督耶稣。 Artinya saudara sekalian, tidak mungkin kita bisa menjadi tempat kehadiran Allah kalau kita tidak memulainya dengan Yesus Kristus, dengan percaya Tuhan Yesus. 所以我们首先要什么呢？要相信，要以主耶稣开始，我们才能够建立神的殿。 Terima Tuhan Yesus. 要接纳主耶稣， Hidup di dalam Tuhan Yesus. 活在基督里。 Mungkin ada gereja, 可能有些教会 tapi itu hanya satu gedung. 它只是一个建筑物， Ada alamatnya. 有个地址， Tapi di dalamnya tidak ada orang yang percaya kepada 但 Yesus. 是在里面没有信徒，没有相信主的人。 Apakah itu bait Allah yang hidup? Tidak. 难道那是永生神的殿吗？不是的， Itu hanya gedung gereja. 那只是一个教堂而已。 Tapi kalau di dalamnya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus, 但是如果里面没有人相信主的话， bukan bait Allah yang hidup. 那不是永生神的殿。 Kalau kita 但是我们呢？ sekalipun pada puluhan tahun ikut gereja atau datang ke gereja, 虽然只是十几位，也是在教会里，也是成为一个教会。 tapi kalau kita nggak pernah terima Yesus, kita tidak memulai hidup kita dengan Yesus, 但是我们从没接受耶稣作为救主，也没有活在他的真理中， tidak mungkin saudara sekalian kita bisa disebut sebagai tempat kehadiran Allah. Bertemu, mengalami Allah saja kita tidak. 那么我们就不可能经历到神，更何况被称为神的殿呢？ Kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan bait Allah yang hidup itu karena roh Allah tinggal di dalamnya. 然后第16节讲到，我们能够被称为神的殿，因为神的灵就在我们里面。 Saudara sekalian, perhatikan kisah di dalam Alkitab. 请大家留意那个圣经里的那些故事。 Dikatakan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. 主耶稣是道成肉身， Allah yang berinkarnasi. 道成肉身来到世上。 Berarti saudara, ketika Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah manusia, itu adalah Allah yang sedang berjalan-jalan. 所以当主耶稣行走在人中间，那就是说是神在行走人的中间。 Kalau mau ditanya bagaimana Allah hadir di dalam dunia ini, 如果要问上帝如何介入这个世界，存在这个世界， jawaban pertama yang paling benar adalah Allah hadir melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. 就是上帝借着主耶稣道成肉身来到世上，这就是上帝的临在。 Tapi kemudian kita tahu Yesus bekerja melayani dan menyediakan jalan keselamatan. Dia mati di kayu salib, dia bangkit, dan kemudian dia naik, dia kembali ke sorga. 然后我们知道主耶稣完成他的救赎大功，受难，被钉于十字架，受死，然后复活升天。 Lah kalau begitu, Allah masih hadir gak di dunia? 这样神还在这个世上吗？ Iya. 是的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Yesus bilang, Aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. 因为主说：“我不会留下你们为孤儿， Aku berikan Roh Kudus. 我赐给你圣灵啊！ Roh Kudus yang akan meneruskan pekerjaanku. 圣灵会持续我的。 Jadi apa yang Allah sudah kerjakan melalui Yesus Kristus, 所以上帝借着主耶稣所做的， itu diteruskan oleh Roh Kudus. 圣灵就继续。 Dan karena itulah setelah Yesus naik ke sorga, 所以因此主耶稣升天之后， diutuslah Roh Kudus 所以就差派圣灵 untuk melanjutkan pekerjaan Allah melalui Yesus, melalui keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. 来继续主耶稣的救赎大功， Untuk membawa kehadiran Allah untuk tetap ada dengan setia, tetap ada di tengah-tengah dunia. 使上帝的灵在
在我们中间这个世上我们能够感受到的。 Tapi di mana Roh Kudus itu tinggal di dunia? 但是这个圣灵在世上住在哪里呢？ Di dalam bait Allah yang hidup itu. 就是住在那个永生神的殿里， Di dalam saudara dan saya. 就是住在你我里 Di 面， dalam gerejanya, yaitu di dalam kumpulan orang-orang percaya kepada 就 Yesus. 是在教堂里一群信主的人聚集的地方。 Karena itulah gereja disebut sebagai tubuh Kristus. 所以教会被称为什么呢？是主的身体。 Dulu tubuh Kristus berjalan-jalan di Palestina 以前主的身体是在那个巴勒斯坦， ketika dia berinkarnasi. 当他道成肉身， Dia memperlihatkan kehadiran Allah. 他在那里展现到上帝的灵 Dia 在。 bilang, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. 所以他说，如果你见到我，就是。 Sekarang orang tidak bisa melihat Yesus. 现在我们不能够看见主耶稣， Betul? 对不对？ Bisa. 能够， Karena tubuhnya ada di dunia ini. 因为他的身体就在这个世上。 Bait Allah yang hidup ini. 就是永生神的殿。 Karena itulah Roh Kudus tinggal di dalamnya. 因此，圣灵住在我们里面， Memberi kehidupan dari dalam. 从里面给我们那个新生命， Supaya hidup kita tidak lagi berdasarkan prinsip-prinsip dunia. 使我们活着不再依靠世俗的那个条例， Tapi berjalan sebagai murid Yesus. 而是成为主的门徒，行走在人间， Berjalan sebagai pengikut-pengikut Yesus. 成为主的跟随者。 Supaya orang kalau melihat kita, 所以，当人看见我们的时候， mereka lebih melihat kita mirip dengan Yesus 他们会看见我们很像主耶稣 daripada mirip dengan dunia ini. 比起像这个世界。 Maka mengapa saudara penginjilan itu bukan sekedar hanya dari mulut, 所以，弟兄姐妹传福音不只说口头上而已， tapi dari kesaksian hidup kita. 也是要用我们活的见证。 Kita tahu kenapa orang disebut orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus disebut sebagai Kristen. 大家也知道为什么跟随主的人就被称为基督徒。 Kata itu pertama-tama sebagai kata ejekan. 提出这一个嘲讽的那个词。 Oh jadi kayak Kristus ya, Kristus kecil. 你们这些想成为基督，你们这 Sok 些 lu 小 begitu 基督 ya. Tapi ternyata betul mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang memang ingin seperti Yesus. 但确实的，他们是这些基督徒，他们想跟随主的样式效法他， Maka disebut Kristus kecil. 所以被称为小的基督。 Tapi bagaimana kita bisa menampilkan Kristus melalui hidup kita kalau prinsip hidup kita, kalau roh hidup kita itu roh dunia. 但是我们怎么能够展现效法主的那个榜样呢？如果我们活着还是依靠那个世界的价值观。 Di ayat 23 juga dikatakan bahwa bait Allah yang hidup ini, ownernya adalah Allah melalui Yesus Kristus. 而且在第23节讲到，谁是我们是属于谁呢？就是借助耶稣是属于上帝的。 Ya namanya bait Allah, yaitu berarti rumah belong to God gitu kan, rumah miliknya Allah. 上的殿，那就是说是属于上帝的殿嘛。 Allah nggak ngontrak dalam hidup kita. 上帝没有向我们租约。 Itu rumahku berarti milikku. 那是我的家，就是属于我，不是租的。 Kalau milikku, aku tinggal di dalamnya, aku jadi tuan atas rumah itu. 如果我是那个家是属于我，住在里面，那么我就是那家的主人了。 Hidup kita bersama, hidup kita secara pribadi, Allah tinggal di dalamnya, bukan ngekos, tapi Allah pemilik kita. 所以当主来到我们中间，住在我们中间，他就是我们的主人了。 Kita tidak akan bisa menjadi milik Allah kalau tidak ada Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan. 如果没有主耶稣为我们完成救赎大功，我们完全不可能是属于上帝的。 Karena itulah dikatakan saudara, kita yang berdosa, kita yang melawan Allah, kita yang jahat, sudah dibeli oleh Allah, harganya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. 所以圣经说到，我们这些恶人、这些罪人，因为主耶稣的宝血已经被赎了，所以我们是属于神。 Makanya kita menjadi milik Allah. 所以我们已经是属于神的人了。 Saudara sadarilah ini kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah membangun hidup kita sebagai bait Allah yang hidup itu, sadarilah bahwa roh Allah tinggal di dalammu dan kita bersama-sama adalah milik Allah.
如果你是相信主，而且主的灵、圣灵就在你里面，我们成为上帝的殿，那就有相信我们是属于上帝的。 Tapi saudara sekali lagi karena ini adalah bait Allah yang hidup, bukan sesuatu yang statis. Bukan sesuatu yang tidak perlu dibangun lagi, tidak diapa-apain lagi. 但是不是说因为我们是上帝的殿，那就是说我们不必再建造。 Dengan kata lain, bukan proyek yang sudah finish, sudah selesai, enggak. 所以这个项目不是说已经完成了。 Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca dikatakan bait Allah yang hidup ini harus dibangun terus dan harus dibangun dengan kualitas yang terbaik. 而且刚才我们所读的经文就是说，我们要持续，我们要去建造这个神的殿，而且要持续不断用最好的材料去建造。 Hidup itu pasti bertumbuh dan berkembang. 那么我们的生命就会持续不断的成长。 Kalau kita sebagai manusia yang hidup itu saudara, bukan sekedar kita hanya diam alamiah dan kemudian kita berpikir nanti juga tumbuh sendiri. Bukan, kita kan bukan tauge yang tumbuh sendiri. Enggak, kita manusia yang harus membangun diri. 所以不要说我们已经成为神的殿，神的灵就在于我们里面，那么我们就可以安然坐在那里，不需要做任何事，不会自然而然的生长。我们必须去建造我们的灵命。 Makanya firman Tuhan yang kita baca mengatakan sebagai bait Allah yang hidup kita harus terus dibangun dan kita harus bangun dengan kualitas yang terbaik. 所以我们成为神的殿，我们要持续的建造，而且是用上等的材料去建造。 Saudara perhatikan di ayat yang 10. 请大家留意第10节。 Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 第10节，我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。 Dasarnya sudah diletakkan, artinya engkau sudah percaya kepada Yesus. 根基已经有了，因为我们已经相信主。 Apakah sudah selesai pekerjaannya? 然后这个工程已经完成了吗？ Belum. 还没有。 Orang lain, ya kalau saudara melihat rumah berarti ada yang meletakkan dasar, ada yang membangun. Dan kemudian kata membangun terus. 就好像屋子有人立了根基，但是持续要有去建造，直到它完成。 Untuk mencapai kesempurnaan. 到一个完美的地步。 Terus dibangun. 持续不断的建造。 Saudara tahu di Barcelona ada satu gedung gereja yang belum selesai dibangun sudah ratusan tahun. 在巴塞罗那那里有一个教堂，已经100多年还没有建好。 Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. 我不知道那个历史是什么。 Tapi sekarang justru jadi daya tarik karena orang melihat gereja itu yang terus dibangun sudah beratus-ratus tahun. 但是这变成吸引人的地方，很多人去看。这个教堂已经几百年，但是还没有完成。 Karena dia betul-betul seperti tergantung pada persembahan orang. Terus yang ada kemudian mulai bangun, ada uang, bangun, ada uang, bangun. 他好像真的完全依赖信徒的奉献，有奉献进来，他们才能够继续这个工作。 Dan itu bagus jadi simbol. 其实这是一个很好的那个表征。 Bahwa pembangunan kehidupan yang berkualitas memang tidak pernah selesai. Nah, harus terus dikerjakan. 一个好品质的人的生平，他必须是持续不断的去建造。 Dan harus dibangun dengan kualitas-kualitas yang baik. 因为要用上好的材料去建造。 Bagaimana kita membangun hidup kita, saudara? 那么我们怎样建造我们的生命呢？ Sehingga orang lain bisa melihat kita sebagai tempat kehadiran Allah, sebagai rumah Allah. 是别人能够看见我们是上帝临在的地方，我们是上帝的殿。 Ayat 12 mengatakan begini, saudara. 第12节这么说。 Ayat 12, entah orang membangun di atas dasar ini, jadi dasar itu sudah ada. Entah orang membangun dengan dasar ini, dengan apa? Ada yang membangun dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Tapi ada juga yang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami.
在这里讲到第12节，若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造，所以根基已经有了，但是所用的材料是不同。 Saudara, kalau proyek hidupmu adalah proyek yang kamu anggap sangat berharga, 如果你建造生命，你对建造生命认为是一个极重要的事的话， bukan saja engkau akan terus membangunnya, tapi engkau akan terus membangunnya dengan kualitas terbaik. 你不只是持续不断让它成长，而且是让它有好的品质，这样去成长。 Kalau mau bangun rumah yang bagus, saudara ingin membangun dengan material terbaik. 如果要你建造一个豪华的屋子，你一定用上好的材料，对不对？ Kita ingin segala sesuatu menjadi baik, menjadi bagus untuk kita. 我们想建造一些都是对我们来言是非常好、上好的， Tapi bagaimana membangun kehidupan kerohanian kita? 但是我们又如何去建造我们的灵命呢？ Bagaimana membangun kehidupan bergereja kita? 怎样去建造我们在教会里的那个灵命生活？ Bagaimana membangun diri kita dalam hidup bersama untuk menjadi tempat di mana orang bisa mengalami kehadiran Allah. 而且怎么样彼此那种好的灵命生活，让别人能够看见上帝的灵在。 Saudara, banyak sekali orang Kristen 弟兄姐妹，很多基督徒 membuat orang lain tidak mau jadi pengikut Kristus. 成为绊脚石，反而令很多人不想成为基督徒。 Kata Kristen 基督徒 itu seringkali menimbulkan satu konotasi positif dalam arti kalau orang berani menyebut diri Kristen, dia pengikut Kristus, harusnya menjadi orang yang lebih baik. 基督徒其实也有正面的意思，就是如果你能够使人成为更好的，那就是一个好的基督徒。 Kalau dia jual mobil bekas, dia Betul. bisa dipercaya. 如果他想卖他的车子，旧的车子，别人也会相信他。 Ada orang lain melihat, oh, ini orang Kristen yang jual. Wah, saya percaya dah dia ngomong bahwa mesinnya ini masih sangat bagus. Saya nggak ngerti mesin, saya percaya dia ngomong seperti itu. 因为是基督徒卖那个车，买主就讲，哦，他是基督徒，他一定不会说谎。他说那个机器还很好，我就相信他。 Saya sengaja ambil contoh orang Kristen jual mobil bekas karena saya membekas dalam pikiran saya. 我特别用这个例子，因为刚好想到， Pertama kali dulu beli mobil bekas. 我第一次我买那个旧二手车的时候， Dan saya tahu dia orang Kristen. 我知道他是基督徒， Saya nggak ngerti mobil. 我对机器那个汽车的机器一窍不通， Saya percaya aja 我就真的很单纯相信他。 dengan segala ngomongan yang sangat bagusnya. 哇，他说着天花乱坠啊，我真的 Ternyata mobil rongsok. 原来是那个车已经机器不好， Untung saya hamba Tuhan. 幸好我是神父。 Kalau saya bukan orang Kristen atau orang Kristen yang lemah iman, 如果我不是基督徒，或是心软弱的基督徒， betul-betul saya bisa lari dari iman saya atau kemudian saya bersumpah nggak mau percaya kepada yang apa yang dipercaya oleh orang Kristen. 可能我真的从此我放弃了，我不会再相信主，失去了我的信心。 Walaupun hamba Tuhan, tapi ingat aja peristiwa itu berarti masih susah juga untuk dilupakan. 神父已经过去的事，但是我到如今还是仍然记得。 Tapi memang saudara seringkali orang mempunyai tuntutan lebih terhadap orang Kristen. 不错，很多人对基督徒的要求会是更高的， Karena engkau ngaku sebagai murid dari seorang yang begitu hebat. 因为你承认是一位这么高尚、这么了不起的人的那个 Kita adalah bait Allah di mana orang bertemu dengan kita, bertemu dengan Allah. 我们是上帝的殿，如果别人看见我们，就是看见神。 Harusnya kan hidup kita adalah hidup yang dibangun dengan kualitas-kualitas emas, perak, batu permata. 所以我们也应该以那些宝石、那些贵重的物品来建造我们的灵命。 Tapi kalau memang hanya kayu, rumput kering, dan jerami, akhirnya ketahuan kalau memang tidak ada kualitasnya. 但是如果我们是以草木和秸来建造，别人就会知道我们的品质是如何差。 Dan kalau memang seperti itu, 如果是这样的话， tentu tidak mungkin bisa jadi kesaksian bagi orang lain. 当然不可能就成为别人的见证。 Dan bagaimana Allah betah tinggal di dalam rumah yang seperti itu? 那么上帝又怎会安然能够居住在我们里面呢？
Bukan saja Allah menjadi dipermalukan oleh kita menyebut bait Allah yang hidup, tapi sebenarnya tidak memperlihatkan Allah itu. 我们说自己是上帝的殿，但是完全没有展现着上帝那个属性，我们真的是羞辱了上帝。 Tapi bisa membuat begitu banyak orang tidak mau percaya kepada Allah. 而且也会变成绊脚石，让人不信主了。 Saudara sekalian, banyak orang-orang menganggap, oh orang yang beragama itu wah lebih hebat hidupnya, lebih bagus. 很多人认为哇，如果有宗教信仰的人，他们的生活品质一定很好。 Saya percaya banyak orang Kristen yang hidupnya sangat-sangat bagus. 我相信有很多基督徒，他们生活的品质很好。 Kesaksiannya itu luar biasa. 他们做的见证真的令人惊叹的。 Saya baru pulang dari Kamboja 2 hari lalu. 我刚刚从柬埔寨回来， Di sana saya bertemu dengan sekelompok pengusaha, 在那里我见到一群那些企业 orang-orang 家， Kristen. 是基督徒， Ada yang dari Thailand, ada yang dari Singapura, ada yang dari Hong Kong. 也从香港、新加坡还有泰国的， Mereka membantu pelayanan di Kamboja. 他们帮助在柬埔寨的那个侍奉， Wah, luar biasa. 真的很奇妙， Betul-betul jadi berkat yang luar biasa. 真的成为令人， Businessman, 他们是生意人，但是真的成为 yang 众人祝福。 pengusaha jewelry ya, intan apa itu, permata. Kami Ada masih yang jadi jubah owner hotel. 珠宝商有那个开办那 Mereka 个， udah bangun bisnis mereka. 他们已经建造他们的那个商业， Tapi mereka merasa masih belum apa-apa. Mereka perlu membangun pekerjaan Allah. Mereka perlu membangun rumah Allah. 他们觉得还是有亏欠，他们需要建造上帝的殿， Mereka 也是供 membangun kehidupan supaya orang bisa bertemu dengan Allah. 所以他们建造他们的灵命，让别人经过他们能够看见神。 Tapi saudara, memang tidak dapat disangkali banyak juga orang-orang Kristen yang membangun kehidupannya dengan kayu rumput kering dan jerami sehingga orang lain tidak bisa melihat kesaksian, tidak mendapat berkat dari orang-orang Kristen yang seperti 弟 demikian. 兄姐妹，我也无可否认，有一些基督徒他们只是用那些草木禾秸来建造他们生命，所以从他们的身上完全看不到上帝的灵在。 Dan hal ketiga, saudara, 然后第三， firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kepada kita untuk berhati-hatilah, jangan menghancurkan bait Allah yang hidup itu. 刚才所读的经文叫我们要特别小心，不要毁坏上帝的殿， Harus dibangun. 必须建造。 Artinya apa, saudara? 意思是什么呢，弟兄姐妹？ Bisa tidak dibangun. 也可以选择不建造， Bisa bangun dengan tangan kiri, hancurkan dengan tangan kanan. 可以用左手去建造，但是用右手去毁灭。 Bisa bangun setengah kemudian hancurin sendiri. 可以可能建造的一半，但是自己用自己的手来又毁掉它。 Bisa juga ada orang lain bangun kita yang menghancurkan bangunan orang itu. 或者有人去建造，但是我们用手又毁灭它。 Peringatannya saudara dikatakan di ayat 17. 所以在这里提醒我们是在第17节。 Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. 若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。 Allah akan membinasakan. 上帝一定毁灭。 Ini bukan bicara Allah akan cabut keselamatanmu, bukan. 那不是说他会挪去你的救恩， Karena jelas sekali dikatakan juga, saudara sekalian di ayat ke-15, akan tetap diselamatkan. 不错，我们仍然得救， Tapi seperti dari dalam api. 但是好像从火刚刚， Saudara, maksudnya adalah orang yang terbakar, angus semua, gitu ya. Angus, bukan angus semua terbakar, tapi masih bisa diselamatkan. Artinya ya badannya rusak, kira-kira seperti itu. Itu gambarannya. 那个描述就是被火去烧，还没有烧尽呀，但是你已经也是被受很大的破坏， Diselamatkan. 被救。 Tetapi tidak ada kesaksian hidup, tidak ada kemuliaan hidup, tidak ada kehormatan hidup, tidak ada berkat-berkat yang diberikan kepada orang lain. 但是他不会成为别人的祝福，没有荣耀神。
Bagaimana kita bisa menghancurkan atau membinasakan, merusakkan bait Allah yang hidup itu? 那么我们如何会毁灭、摧毁、破坏上帝的殿呢？ Dari bacaan kita salah satunya jelas adalah pembangunan hidup yang tidak berkualitas, sehingga ketika kena sedikit cobaan, sedikit godaan, sedikit api langsung terbakar. 就好像刚才我们所读的，我们经不起考验，稍微有一点火，我们就被烧了。 Setengah hati begitu kira-kira. 所以我 saudara. 们跟随主是半心半意。 Kita sering mengeluh bahwa hidup ini sangat sulit. Kita sering mengeluh tantangan zaman itu berat. 我们常常抱怨，在这个世上真的太多难题，很难活。 Tapi lucunya kita tidak mau membangun kehidupan yang lebih kuat. 但是奇怪的是，我们不愿意建造更强壮的那种生命。 Kalau kita ingin punya rumah yang kuat menurut Tuhan Yesus, 按照主耶稣，如果我们想建造一个好的生命， bangunlah di atas dasar batu-batu yang kuat. 想建造一个好的坚固的建筑物，就要有好的根基，坚固的根基。 Bukan di atas pasir-pasir. 而不是在沙土上建造，而是要在 Karena 磐石 sedikit 上。 terpaan angin bisa sudah rusak. 因为风来雨淋，那就会摧毁了。 Saudara, bangunlah hidup kita dengan pembangunan yang berkualitas. 所以我们要建造我们好的灵命。 Yang kita baca tadi juga saudara, konflik di dalam gereja bisa menghambat pekerjaan Allah. 而且在教会里的纷争也会拦阻上帝的工作， Dan merusak kehidupan bait Allah yang hidup ini. 而且也毁坏上帝的殿的那个。 So ini adalah kehidupan duniawi. 这就是那个世俗的生活。 Saling sombong. 他们彼此在那里 Merasa paling pintar. 觉得自己最聪明， Merasa paling punya uang. 觉得自己最有， Merasa paling hebat. 觉得自己最了不起。 Dan kemudian terjadilah konflik. 所以就发生那个纷争。 Dan konflik tidak bisa saling memaafkan. 发生冲突，而且他们不愿彼此饶恕、原谅。 Terjadi berbagai kemarahan, berbagai pertengkaran, bahkan kemudian terjadi berbagai split, perpisahan yang saling menyakitkan. 心怀仇恨，然后最终是什么呢？就是分裂，彼此争斗。 Konflik dalam keluarga juga bisa. 在家庭里也会有这个纷争， Kemudian terjadi perceraian. 然后就怎样呢？以离婚收场。 Saudara sekalian, ingatlah bahwa semua itu adalah nilai-nilai duniawi yang mencoba merusak kehidupan kita. 弟兄姐妹，这些都是世俗的价值观，要破坏我们。 Galatia 5:15 mengingatkan kita. 在加拉太书第5章15节提醒我们。 Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. 你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。 Bagaimana kita bisa saling membinasakan, saudara? 我们如何会彼此消灭呢？ Kalau kita saling menggigit, saling menelan. 就是我们互相相咬相吞。 Kalau ada konflik, kalau ada kemarahan, tidak saling memaafkan, tapi justru menjadi pertentangan yang keras dan kejam, kemudian saling menggigit, saling menelan. 就是有纷争、有冲突的时候，我们不愿和平解决，反而在那里互相吞咬。 Dengan itu kita bisa merusak bait Allah yang hidup itu. 我们就会毁掉这个永生神的殿。 Orang lain tidak bisa mengalami kehadiran Allah. 别人就不能够经历到上帝的灵在， Orang lain tidak bisa mengalami kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. 也不能借着我们的生命经历到上帝的荣耀， Orang lain tidak bisa melihat Injil Yesus Kristus melalui gereja kita. 也不能借着我们的教会看见主耶稣的福音。 Saya akan tutup dengan satu ayat. 我以一节经文做结束。 Hagai 1 ayat 9. 哈该书第1章第9节。 Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 因为我的殿荒凉，你们个人却顾自己的房屋。 Saudara sekalian, ini adalah peringatan buat kita. 弟兄姐妹，这是对我们的一个提醒。 Kita sibuk membangun hidup pribadi kita. 我们在那里忙碌于 Masa depan kita, rumah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan 我 kita. 们的身体健康， Semua itu bagus. 这一切都很好。 Tapi jangan lupakan justru yang paling esensial dalam hidup kita. 但是不要忘记最重要在我们生命中的，
membangun kehidupan kita sebagai rumah Allah. 就是建造我们成为上帝的殿， Tempat tinggal Allah dalam diri kita. 就是上帝住在我们里面。 Kekudusan hidup kita. 我们要过成圣， Kesaksian hidup kita. 我们活的见证。 Kiranya Tuhan memberkati. 愿上帝赐福我们， Amin. 阿门。 Kita akan berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan Kau menolong kami. 我们在天上的父，求你帮助我们， Supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh mengingatkan kami dan menggugah kami. 但愿你的道真的提醒我们，而且能够改变我们、更新我们， Bukan hanya membangun kehidupan yang fana, 不只是在建造这个短暂世俗的生命， tapi membangun hidup kami sebagai tempat kediaman Allah 建造我们的生命成为上帝住的殿， yang bernilai kekal, 是有永恒价值的。 melalui karakter, moralitas, pelayanan yang baik. 借着我们好的品格、道德，还有侍奉， Tuhan kiranya Engkau menolong kami supaya melalui hidup kami sungguh-sungguh kami bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. 主啊，求你能够帮助我们，让我们的生命真的能够荣耀你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样求， Amin. 阿门。 Mari saudara-saudari sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian kita hari ini. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, salibnya, salibnya, dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, tegarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang kemuliaan. Tegaklah ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan kau tinggalkan. Benarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang memuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara-saudari yang terkasih, dengarkanlah berita perjamuan kudus. Kitab Injil Markus pasal 14 ayat 22. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang kekasih, apa yang kita lakukan? Menerima perjamuan kudus, menerima roti dan anggur adalah mandat dari Tuhan Yesus untuk kita senantiasa lakukan. Karena apa yang akan kita terima adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, ketika kita menerima perjamuan kudus, biarlah sungguh-sungguh hati kita terangkat kepada Allah. Mata kita memandang apa yang terlihat, tetapi iman dan hati kita melihat kepada anugerah Allah yang tak terlihat. Biarlah kita bisa menerima dengan rasa hormat bahwa apa yang kita makan dan minum bukan sekedar makan dan minuman biasa, tapi adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita menerima dengan rasa syukur karena Kristus sudah mati, memberi tubuhnya dan darahnya untuk menjadi jalan keselamatan buat kita. Biarlah kita menerima dengan iman, sehingga walaupun ini adalah makan dan minum, seperti halnya kita makan dan minum biasa di rumah atau di restoran, tapi ini adalah dalam iman kita melihat adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tentu juga kita perlu menerima dengan satu komitmen hidup yang baru. Kalau engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, engkau melangkah hidup baru. Komitmenkan buang dosa, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih memuliakan Tuhan, pelayanan yang lebih sungguh, persembahan yang lebih banyak, lakukan lebih berharga dan berkualitas untuk Tuhan. Perlu ada komitmen seperti demikian. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, marilah kita melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam perjamuan kudus pertama yang dia tegakkan untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Pada malam sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur ke atasnya, dan kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku untuk kamu, supaya engkau menerimanya dan engkau mengalami persekutuan dalam tubuh Kristus. Demikian pula setelah makan dia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur ke atasnya, dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Saudara, dengan demikian apa yang akan kita terima bukan lagi makanan dan minuman biasa. Karena itulah kita terima dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dengan mengucap syukur, dengan beriman, dan dengan satu komitmen hidup yang baru. Perjamuan kudus disediakan untuk saudara-saudari yang sudah percaya kepada Yesus dan yang sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi. Kalau saudara belum percaya atau saudara mungkin menyatakan diri sudah percaya tapi saudara belum dibaptis, silakan tunda sebentar. Ikutilah katekisasi, kemudian saudara dibaptis dan saudara diundang untuk menikmati perjamuan kudus bersama. Saudara dari gereja lain yang seasas dengan GKY, silakan bersama-sama kita menerima perjamuan kudus ini. Ya, silakan saudara yang mau menerima perjamuan kudus untuk berdiri. Setelah menerima, silakan boleh duduk kembali untuk berdoa. Saudara yang menerima panggilan Tuhan untuk datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara berdiri untuk menerima roti dan anggur. Setelah menerima, saudara duduk kembali dan berdoa dalam hati. Komitmen apa yang saudara ingin katakan kepada Tuhan, saudara doa di dalam hati.
Apakah ada saudara yang belum menerima, yang sudah mempersiapkan diri tapi belum menerima? Mari saudara kita berdiri bersama. Roti yang ada di tangan kita, saudara-saudari yang kekasih, Tuhan berkata, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudari yang kekasih, cawan berisi anggur yang ada di tangan kita. Firman Tuhan berkata, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa bersama. Minta kepada Guru Injil Rebecca untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Berkat terbesar di mana Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus hidup kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kristus yang hidup itulah yang telah menyelamatkan kami, menjadi pengantara kami kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami juga menanti kedatangan Engkau yang kedua kali, Ya Yesus, untuk menjemput kami di dalam kekekalan. Ajarilah kami untuk hidup seturut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga hari demi hari hidup kami semakin memperkenankan hati-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhanku.感谢主带领我们的敬拜、听道还有圣餐。 Kita bersyukur pada Tuhan telah menuntun ibadah pada pagi hari ini dari pemberitaan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. 我们接下来是奉献的时间， Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. 感谢主给我们奉献、蒙福，还有支持神国事工的机会。 Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan kita menerima berkat, juga kita dapat memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. 大家可以扫码或者转账或者用信封。 Persembahan dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening gereja, men-scan barcode atau meletakkan di dalam kotak persembahan yang telah disediakan. 让我们一边唱诗一边奉献， Mari kita menaikkan pujian sembari kita menjalankan persembahan. 将我们最好的献于主。 Kita mau menaikkan pujian, serahkan yang terbaik padanya.将你最好的献于主，献你年轻的力量，
将你纯洁热情行为，忠心为真理打仗。主耶稣已做你榜样，勇敢坚定不惧怕。你要忠心敬虔爱主，将最好献献于他，将你最好的献于主，献你年轻的力量，穿上救恩全副军装，忠心为真理打仗。大家请起立。 Silakan bangkit berdiri.「将你最好的献于主，主爱伟大无可比。他将自己做你赎价，天上荣耀赏赐你。他舍生命毫无怨言，救你脱罪把血洒。你要热心敬虔爱主，将最好奉献于他，将你最好的献于主，献你年轻的力量，穿上救恩全副军装，忠心为真理打仗。天父，是的，我们向你献上感恩， Bapa, sungguh kami mau mengucap syukur kepadamu. 谢谢你给我们还有生命，还有机会，还能够为主服侍，为神的国来支持。 Tuhan, kami bersyukur untuk hidup dan kesempatan di mana pada pagi hari ini kami juga dapat beribadah dan melayani Engkau. 帮助我们一同在主里面靠着你，能够来建立你的圣殿。 Tuhan, bantu kami, tolong kami agar kami boleh senantiasa bersandar dan membangun gerejamu. 也让我们全然全心奉献给你，为你而活。 Dan kami sungguh-sungguh mau membawa persembahan kami kepada Engkau dan kami mau hidup bagi Tuhan. 因为你先把你自己完全献给了我们。 Karena Tuhan Engkau sendiri telah mengorbankan dirimu bagi kami. 愿你的恩、你的爱激励我们，让我们为你而活。 Kiranya kasih dan karunia-Mu ya Tuhan yang mendorong kami agar kami dapat hidup bagi Tuhan. 也愿你悦纳我们的奉献， Dan kiranya Tuhan Engkau yang menerima dan berkenan atas persembahan kami. 赐福纪念，并且好好使用。 Tuhan Engkau yang memberkati dan mempergunakannya di dalam pekerjaan Tuhan. 听我们的祷告， Dengar doa kami 奉主耶稣基督的名， demi nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk kembali. 接下来是报告的时间。 Selanjutnya adalah warta gereja. 首先要感谢林景通牧师今天的正道，还有 Pertama-tama 带领我们 kami 圣 mau 餐。 mengucapkan syukur untuk pemberitaan firman oleh pendeta Andreas Himawan juga untuk perjamuan kudus. 也感谢林真兰姐妹的翻译， Untuk Ibu Jenny yang telah menerjemahkan firman bagi kita. 也感谢诗班同工的献唱， Dan juga untuk paduan suara yang telah mempersembahkan pujian. 还有感谢其他今天第一堂所有服侍的弟兄姐妹。 Dan setiap para penata layan pada ibadah pada pagi hari ini. 愿主纪念赐福。 Kiranya Tuhan sendiri yang mengingat dan memberkati setiap kita. 请问今天有第一次在我们当中参加聚会的
朋友吗？ Pada pagi hari ini ada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam gereja kami dan beribadah di tempat 有的 ini. 话请举个手。 Mohon angkat tangan untuk agar petugas dapat menyambut. OK， 好。那接下来请大家看今天的视频报告。 Mari kita melihat pada warta digital. “接下来大家请起立， Saudara-saudari sekalian silakan bangkit berdiri. 我们一起唱诗。 Mari kita menaikkan pujian. “你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶持我，垂听我的呼求。你恩典充满我，一生不离开我。是的，主啊，帮助我们与你同行。 Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami agar kami dapat mengikuti langkah-Mu. 不管我们在怎么样的难处当中， Bagaimanapun keadaan kami di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan, 你都始终与我们同在， Tuhan Engkau senantiasa berjalan bersama kami. 你都永远住在我们里面， Engkau senantiasa tinggal di dalam hati kami. 我们也永远属于你。 Dan kami selamanya adalah milik Tuhan. 主啊，我们向你献上感恩， Tuhan kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. 愿你为你自己的名保守我们每一个弟兄姐妹身心灵的健康。 Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kesehatan bagi setiap saudara-saudari sekalian. 特别保守看顾巴中迪嘎， Dan khususnya kami mau berdoa untuk Bapak Joni Tika, 刚刚手术之后的恢复， untuk pasca operasinya. 还有妈妈不一线，她明天的手术，求主你带领。 Dan untuk tindakan operasi dari saudari kita, mama dari Ibu Isyen. 还有保守我们教会当中
不陈秀、不阿秀、不 Helen 他们的身体。 Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami, Bu Asyu, Bu 还 Hen, 有巴 Samuel、不 Lina 还有不 Lydia 他们 juga 的， Ibu Bapak Samuel, Ibu Lina dan Ibu Lilian, 还有其他的弟兄姐妹。 dan saudara-saudari yang lain. 主啊，你真的是在他们的病痛当中坚固他们， Kiranya Tuhan Engkau yang menguatkan mereka di tengah-tengah sakit yang mereka derita, 让他们坚定的、持续的信靠你。 agar mereka senantiasa mau bersandar pada Engkau. 你听我们的祷告， Tuhan dengar doa kami. 看顾我们每一位， Tuhan Engkau yang tolong setiap kami, pimpin setiap kami, 赐福使用我们，还有我们的教会。 dan pakai setiap kami dan juga gereja kami. 祷告、感恩、交托，奉主耶稣基督的名。 Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. 接下来我们一起唱三一颂， Mari kita menaikkan doksologi. 然后请林牧师为我们祝福。 Dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Himawan. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊。 万有之源，万佛之Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah. Engkau diutus oleh Allah untuk masuk ke dalam dunia kehidupan sehari-harimu sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai misionari-misionari Allah, sebagai orang-orang yang membawakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan karena itu, biarlah setiap kita boleh diutus keluar dengan membawa berkat-berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan pimpinan dari Roh Kudus, berkat-berkat Allah Tritunggal ini turun untuk dirimu, untuk engkau dan dengan keluargamu dan segenap rumah tanggamu. Dari saat ini hingga di penghujung kehidupan kita, hingga kelak nanti kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Amin.阿明，请坐，默祷散会。 Silakan duduk